Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh dengar ya. Boleh dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jemaah dan juga sahabat-sahabat yang dikasihi, jadi untuk sambungan kita seterusnya pada pagi ini adalah ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dari surah Al-Mumtahanah. Kita masih lagi dalam kisah Nabi Ibrahim, sambungan ada sikit lagi sambungan mencontohi Nabi Ibrahim dalam ketegasan berakidah, menjauhi syirik dan kekal di atas prinsip agama tauhid. Jadi sama-samalah kita baca ayat ini untuk tadabbur kita pagi ini, itu ayat 6 hingga ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير. والله قدير. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إليهم. إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم.
إنما ينهاكم ينهاكم الله الله عن عن الذين الذين قاتلوكم في قاتلوكم في الدين الدين وأخرجوكم من وأخرجوكم من دياركم دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن ومن يتولهم يتولهم فأولئك هم فأولئك هم الظالمون. الظالمون. Sadaqallahul azim. Itu untuk ayat kita pada pagi ini. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada mereka itu. Maksud mereka itu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman yang mengikutinya terdapat contoh ikutan yang baik. Uswah hasanah maknanya qudwah hasanah. Maksud contoh yang baik dalam soal berpegang teguh dengan prinsip akidah tauhid dan tidak terlibat langsung dengan tindakan salah orang-orang musyrik. Mereka dengan cara mereka dan Nabi Ibrahim serta pengikut dengan cara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi contoh ikutan yang baik yang terdapat pada Nabi Ibrahim ini hanya dapat dicontohi bagi sesiapa yang mengharapkan Allah, yakni mengharapkan balasan baik, keredaan Allah dan juga balasan di akhirat. Bagi sesiapa yang mengharapkan keredaan Allah dan juga hari akhirat itu balasan baik di akhirat. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesiapa yang berpaling, yakni tidak mahu mencontohi Nabi Ibrahim dalam perkara inilah, dalam soal jauh daripada syirik dan berpegang kepada prinsip tauhid yang suci murni ini, sesiapa yang berpaling, maka Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya lagi maha terpuji. Yani Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa dari kalangan makhluknya. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah Ta'ala akan menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang kamu musuhi itu dijadikan adanya mawaddah, kasih sayang. Maksudnya setelah mereka itu insaf, mereka berubah, mereka memeluk Islam, dahulunya bermusuh, dahulunya benci membenci, sekarang ini bertukar menjadi mawaddah, kasih sayang. Ini kerana ini persoalan hati. Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubah hati manusia. Allah Ta'ala itu qadir, dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu bersifat maha pengampun lagi maha mengasihani. La yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Tidaklah Allah Ta'ala melarang kamu daripada berbuat baik. Cuma berbuat baik itu disebut di akhir ayat tu. Allah Ta'ala tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, yang tidak pula yukhrijukum mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tidak melarang apa dia? Itu tidak melarang untuk tabarruhum, berbuat baik pada mereka, dan juga untuk watuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai, mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya Allah Ta'ala tidak melarang untuk kita bergaul, berurusan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Dia tidak beragama Islam, tetapi dia tidak memusuhi agama Islam dan tidak memusuhi orang-orang Islam. Jadi untuk kita berbuat baik, untuk kita berurusan, contohnya jual beli apa, itu dibolehkan, diharuskan, dengan syarat mereka tidak menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan umat Islam. Innama yanhaakumullahu, bahawasanya adalah yang Allah Ta'ala larang kamu, iaitu terhadap orang-orang yang memusuhi kamu kerana agamamu. Iaitu yang kita kata istilah kafir
harbi lah untuk ayat ke-9 yang ayat ke-8 tadi tentang kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir yang layak diberi perlindungan kerana mereka duduk dalam negara Islam dan mereka membayar jizyah ataupun patuh kepada pemerintah Islam. Adapun dalam ayat ke-9 itu kafir harbi ni orang yang jelas menunjukkan permusuhan kepada Islam, yakni Allah Ta'ala larang kita untuk memberikan walak kepada mereka tu. Sebab di akhir ayat tu sebut antawallahu, untuk kamu memberikan walak. Walak tu kita dah bincang di awal surah ini, tak boleh kita berikan ketaatan, kepatuhan, kepercayaan dilantik menjadi teman yang rapat kerana mereka ni memusuhi kita kerana kita berbeza agama dengan mereka. Kita menjadi umat Islam, mereka ikut agama mereka. Ataupun mereka bertindak wa akhrajukum min diyarikum, mereka bertindak mengusir kamu daripada kampung halaman kamu. Ini dah peringkat yang sangat kita kata sangat ekstrim lah, bermusuh sehingga mengusir umat Islam daripada tanah air mereka. Ataupun mereka saling tolong-menolong untuk mengeluarkan orang Islam daripada bumi Islam. Jadi orang Islam tidak boleh memberikan walak kepada orang sebegini. Wa may yatawallahum, sesiapa yang berwalakkan kepada musuh Islam yang memerangi agama Islam, memerangi umat Islam, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Itu untuk terjemahan ayat 6 hingga ayat 9. Baik, kita lihat balik ayat 6 untuk kita kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim yang telah kita baca semalam ataupun kemarin dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Iaitu Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya bagi kamu pada mereka itu, pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya terdapat uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik. Ayat ni ada persamaan dengan ayat 21 dalam surah Al-Ahzab. Iaitu muka surat 420. Rasanya masing-masing ada mushaf, ada naskah Quran di depan, boleh buka muka surat 420 dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Okey, dah jumpa adakah? Ayat 21 surah Al-Ahzab muka surat 420. Dah jumpa Ustaz, dah jumpa. Dah jumpa dah. Laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah, itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah, yakni keredaannya dan hari akhirat dan banyak mengingati Allah. Baik. Dalam ayat 21 surah Al-Ahzab, ini contoh ikutan yang baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat ke-6 yang kita baca pagi ini surah Al-Mumtahanah ayat ke-6, ini contoh ikutan baik pada Nabi Ibrahim. Baik, timbul tanda tanya untuk kita fikir. Ini tujuan tadabbur ni. Tadabbur ni kita bukan sekadar nak fokus pada ayat yang kita baca. Kita nak fahami ayat ni dengan kita kaitkan ia dengan ayat lain yang hampir ada persamaan. Ayat 21 surah Al-Ahzab juga menyebut uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik. Cuma ceritanya contoh ikutan yang baik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-6 pada Nabi Ibrahim. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita mencontohi Nabi Ibrahim sebagaimana kita juga telah disuruh untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kisah Nabi Ibrahim, maksud contoh ikutan yang baik ini, dia fokus kepada sifat Nabi Ibrahim yang dikatakan Hanif. Hanif ni makna orang yang jauh daripada syirik. Orang yang sangat kuat berpegang kepada prinsip akidah tauhid. Sebab itu kalau para jemaah perasan, kita ni banyak dalam amalan agama kita yang apabila disebut dalam ibadat kita, bahkan dalam selawat kita pun dia ada nama Nabi Ibrahim. Selawat yang paling utama selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
kenapa disebut dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada juga disebut nama Nabi Ibrahim, tidak disebut nama yang lain. Ini satu persoalan. Yang kedua, termasuklah dalam doa iftitah yang kita baca. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya doa iftitah kita baca ni dia ada persamaan dengan ayat di akhir surah Al-An'am. Kalau rajin boleh rujuk lepas ni di akhir surah Al-An'am, muka surah akhir tu. Allah Ta'ala beritahu, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku memberikan petunjuk kepada aku kepada jalan yang lurus. Maksud yang lurus, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Iaitu agama yang berkualiti, agama yang sangat lurus, yang sangat baik, iaitu merujuk kepada agama peninggalan Nabi Ibrahim. Boleh rujuk muka surat 150 di akhir surah Al-An'am. Jalan yang lurus ialah dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, iaitu cara beragama Nabi Ibrahim yang bersifat hanif. Hanif ni makna yang lurus serta jauh daripada sebarang unsur syirik ataupun perkara-perkara syirik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita mencontohi Nabi Ibrahim dan pengikutnya berhubung dengan ketegasan dalam berpegang kepada akidah tauhid. Maknanya kena faham sungguh-sungguh lah. Kena faham betul-betul. Sebab batas-batas antara tauhid dan syirik kita kena ketahui. Lepas tu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar agama, kadang-kadang ialah kita, masyarakat kita di Malaysia ni sangat mengambil berat tentang perkara yang kita kata membatalkan wuduk. Okey, kita tahu perkara yang membatalkan solat. Tetapi tidak ramai di antara kita yang mengambil berat dengan perkara yang boleh membatalkan akidah, yang boleh merosakkan akidah tauhid. Sama ada terlibat dengan syirik ataupun kekufuran yang berlaku dari sudut perkataan dan sebagainya. Sebab mungkin kita kekurangan ilmu. Sebab itu Nabi SAW sangat mengingatkan kita tentang persoalan tauhid. Sebelum kita sambung sikit lagi kisah Nabi Ibrahim, dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada ceritanya. Cerita ada seorang lelaki, Nabi kata, masuk syurga kerana seekor lalat dan masuk neraka juga kerana seekor lalat. Ada sesiapa pernah dengar kisah ni? Nabi SAW telah membawa suatu kisah yang Nabi beritahu ada seorang lelaki masuk ke syurga kerana seekor zubabah, lalat, dan seorang lagi masuk neraka juga kerana seekor lalat. Ceritanya begini. Seorang lelaki melintasi sebuah kampung. Lalu orang-orang di kampung itu kata, kamu tidak boleh melepasi kampung ini. Kampung itu dihuni atau didiami oleh orang-orang kafir musyrik. Tapi lokasinya tak tahulah di mana. Lalu orang kampung itu kata, kamu tidak boleh melintasi jalan kampung ini kecuali kamu perlu berikan sesuatu untuk dipersembahkan kepada patung berhala yang kami sembah. Lalu lelaki itu kata, saya tak ada apa-apa pun, saya tak ada kambing, tak ada apa pun untuk dipersembahkan kepada. Mereka kata, buatlah apa saja, sikit pun tak apa. Akhirnya dia cari-cari, jumpalah seekor lalat. Tak munasabah. Tapi itulah disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dia pun ambil seekor lalat, dia letak di depan berhala. Walaupun dia nampak lekeh, tak ada apa pun, lalat je. Tapi perbuatan dia tu akhirnya Nabi kata menjadi sebab dia masuk neraka. Sebab dia telah melanggar akidah tauhid. Apa sahaja benda yang kita buat, termasuk dalam bab berkorban, sembelihan, apa sahaja, mesti kerana Allah. Manakala seorang lelaki yang lain, apabila melalui kampung yang sama dan diberikan perintah yang sama, dia kata, kamu nak melintasi kampung ni, buatlah apa-apa sahaja untuk kurbah, untuk kamu persembahkan kepada patung berhala ni. Lelaki itu kata, ini tak boleh, dia kata. Aku seorang Muslim, aku tidak akan buat perkara yang merosakkan akidah tauhid, perkara yang menjatuhkan aku dalam syirik. Akhirnya lelaki itu ditangkap, dia dibunuh. Dia dibunuh kerana itu.
Walaupun dia kata dia tidak sanggup untuk berikan apa-apa kepada patung berhala, walaupun seekor lalat. Akhirnya dia dibunuh, tetapi dia masuk ke syurga. Walaupun dengan sebab seekor lalat, dia sanggup mati kerana mempertahankan akidah tauhid, dia masuk syurga. Sebab tu dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh kita mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam prinsip akidah tauhidnya yang sangat kukuh. Para jemaah kalau nak faham kisah Nabi Ibrahim kenapa begitu menarik dan hebat sekali ialah kalau buka dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am ada kisah Nabi Ibrahim tentang dia punya metodologi dakwah dia dalam menyampaikan dakwah tauhid, iaitu muka surat 137 bermula ayat 74. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, adakah kamu menjadikan patung berhala sebagai Tuhan yang kamu sembah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Bila tiba waktu malam, lalu dia melihat kaukaban, bintang planet di langit, dia mengatakan hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ini salah satu uslub dakwah untuk mengajak kaum dia yang syirik itu supaya berubah. Tetapi apabila bintang atau planet di langit itu sudah lenyap kerana munculnya waktu siang, lalu Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka benda yang lenyap. Kenapa kamu menyembah kaukab, menyembah planet, bintang, sedangkan dia tidak layak disembah sebagai Tuhan kerana dia lenyap. Begitulah juga bila dia melihat bulan, dia berkata begitu untuk mengajak kaum dia berfikir. Kerana ada di antara mereka yang menyembah bulan, kemudian ada yang menyembah matahari. Akhir sekali dalam kisah itu, boleh rujuk muka surat 137 itu. Apa katanya? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Ni pun ayat ni kita iktibas. Nabi SAW dalam doa iftitah yang kita baca, ada persamaan dengan ayat 79 surah Al-An'am. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan hanifa. Ini penting. Hanif maknanya yang lurus, yang tidak melencong ke kanan ke kiri, mana tidak terlibat sedikit pun dengan kesyirikan. Sama ada dari sudut akidah, dari sudut perkataan ataupun dari sudut perbuatan. Hanif. Wa ma ana minal musyrikin. Tidaklah aku di kalangan orang yang musyrik ataupun orang yang menyekutukan Allah. Ini kata Nabi Ibrahim. Lalu wahajjahu qaumuh. Lalu kaumnya pun berhujah dengannya. Maksud berhujah, mereka bertikam lidah Nabi Ibrahim sebab mereka mahu meneruskan akidah syirik mereka yang sesat tu. Tapi Nabi Ibrahim membantahnya. Itu boleh baca sendirilah. Jadi cerita tu adalah cerita Nabi Ibrahim yang sangat tegas dalam berpegang kepada akidah tauhid dan menolak sebarang perkara syirik. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Untuk sambungi ayat tadi, ayat yang ke-6, Allah Ta'ala beritahu, jika kita benar-benar mengharapkan Allah dari akhirat, maka kita boleh mencontohi Nabi Ibrahim untuk dijadikan uswah hasanah. Kena faham tu. Uswah hasanah, contoh ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim. Termasuklah contoh ikutan yang baik pada Nabi SAW sebagaimana dalam ayat 21 surah Al-Ahzab tadi. Hanya dapat dicontohi oleh orang yang ada dua sifat ni. Sifat apa dia? Yarjullah wal yawmal akhir. Mengharapkan Allah. Maksudnya kehidupan dia tidak lain dan tidak bukan. Semua urusan hidup dia adalah kerana Allah. Itu yang sentiasa kita ulang dalam salat kita, dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Sesungguhnya salatku, termasuklah nusuki, ibadat sembelihanku. Nusuk ni merujuk kepada manasik. Manasik ni kalau orang
pergi ke Mekah mesti haji. Untuk ibadat haji ni dia ada istilah khusus dalam fiqh disebut manasikul haji. Sebab dalam haji dia ada sembelihan. Contohnya kalau orang tu buat haji tamattu' dia kena bayar dam. Dam tu maknanya darah. Ad-dam dalam bahasa Arab maknanya darah. Itu simbolik kepada ada yang kata suara tak jelas. Minta respon daripada jemaah yang lain. Jelas ke tak jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Mungkin masalah pada telefon je lah. Itulah saya rasa jelas. Mungkin masalah pada telefon. Ada yang respon tak jelas. Bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, bila kita ingat balik doa iftitah yang kita baca, sesungguhnya solatku, ibadat korbanku. Kenapa dalam ayat tu, dalam doa tu disebut korban tu nusuki? Ia merujuk kepada biasanya kalau kita buat ibadat haji, dia ada apa tadi? Dam, bayar dam. Kalau orang tu buat haji tamattu' ataupun dia melanggar pantang larang dalam ihram, bayar dam. Dam ni denda. Tapi denda tu dalam bentuk sembelihan binatang. Biasanya kambing lah ataupun unta. Dalam bahasa Arab, dam tu, ad-dam maknanya darah. Itu yang dikatakan nusuk. Inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku termasuk ibadat sembelihanku. Sembelihan itu termasuklah kita buat korban, bayar dam dalam haji. Dan haji kerana sebab-sebab tertentu. Termasuklah akikah. Akikah ni kalau kita dapat cahaya mata, itu termasuk nusuki. Semua tu kerana Allah. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku adalah lillah, semata-mata kerana Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini penting. Sebab tu adalah lafaz tahlil yang paling baik. Sebagaimana yang kita baca dalam wirid lepas solat kan. Kita diajar oleh Nabi tahlilnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang lengkap, tahlil yang lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu kalau kita belajar bahasa Arab, wahdah tu dia panggil taukid maknawi. Kalau sesiapa yang belajar bahasa Arab, dia ada taukid ni apa dia, uslub untuk menguatkan lagi jumlah. Kadang-kadang dia mari dengan taukid lafzi. Di sini dengan taukid maknawi. Salah satunya wahdahu. La ilaha illallah wahdahu. Wahdahu. Lepas tu ditambah lagi la syarikalah. Dalam bentuk penegasan. Ditegaskan Allah Ta'ala itu wahdahu. Dia yang satu. Tidak ada sekutu baginya. Ini perkara yang sangat penting dan besar dalam agama, iaitu berpegang kepada akidah tauhid. Sebagaimana yang kita perlu contohi daripada Nabi Ibrahim AS. Dan inilah dakwah para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini mereka hanya berbeza dari sudut furu' syariat, hukum syariat. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala beritahu, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap Nabi dan Rasul ni, dia ada syariat, syir'atan wa minhaja, dan ada sistem dalam beragama. Maknanya tak sama. Nabi Ibrahim macam ni syariatnya, Nabi Musa begini, kemudian Nabi yang lain-lain tak samalah. Kalau dalam kalangan Bani Israel, mereka banyak merujuk kepada kitab Taurah, ataupun yang sesama pada zaman mereka lah. Tapi dari segi akidah tauhid sama. Daripada Nabi, bermula daripada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, seterusnya sampalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah tauhidnya sama. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nahnu ma'asyirul anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi ni adalah adik-beradik sebelah ayah. Mak lain-lain. Apa maksudnya? Maksud sebelah ayah ni, dari segi prinsip akidah tauhid, semua nabi-nabi adalah sama. Tetapi dari segi hukum syariat, ada perbezaan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya telah kami utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul. Tujuan Rasul itu diutuskan adalah untuk ani'budullah, wahai manusia, hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Maksudnya hendaklah kamu memurnikan ketauhidan dalam ibadat hanya kepada Allah.
Di samping itu hendaklah kamu menjauhi tagut. Tagut ni apa sahaja yang disembah selain daripada Allah ataupun syaitan. Ataupun ada ulama mentafsirkan tagut ini pemimpin yang zalim. Apa-apa yang disembah selain daripada Allah adalah dikira tagut. Maka akidah tauhid yang betul ialah kita mesti kufur kepada tagut ataupun apa yang disembah selain daripada Allah, termasuk patung berhala, termasuk syaitan, dan kita mesti hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada syirik. Dalam ayat di akhir suratul Kahfi, Allah Taala beritahu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang mengharapkan untuk liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhannya, yakin dia akan bertemu dengan Allah, maka dia perlu mempersiapkan dirinya dengan amalan yang soleh. Falyamal amalan salihah. Amalan soleh ni banyaklah. Bukan setakat puasa, solat, haji, zakat. Termasuk amalan soleh adalah iman kepada Allah, iaitu iman yang ikhlas dan jauh daripada syirik. Maka dengan sebab itu dalam ayat yang sama Allah Ta'ala disebut di akhir itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu mensyirikkan Allah dalam urusan ibadat kepadanya. Jangan disekutukan ia dengan ahadan, dengan sesiapa pun yang lain. Maksudnya ibadat itu, akidah kita itu benar-benar ikhlas kerana Allah. Sebab maksud ikhlas ni hanya kepada Allah. Iaitu hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Semua di antara kita tahu tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Walaupun dalam surah ni tak ada pun perkataan ikhlas, tapi disebut ikhlas. Apa dia surah tu? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ni pendeknya, ada 4 ayat aja. Disebut surah Al-Ikhlas, tetapi dalamnya tak ada perkataan ikhlas. Apa maksud ikhlas di sini? Iaitu kita mengikhlaskan tauhid kita hanya kepada Allah dengan tidak ada syirik. Kerana perkara yang pokok dalam akidah tauhid adalah meyakini wahdaniyatullah, keesaan Allah. Kul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah Allah Tuhan yang satu, yang esa. Allahus samad, dialah tempat kita bergantung, kita meminta sesuatu keperluan. Dia bersifat lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, yang seumpama dengannya. Apabila para jemaah boleh faham apa yang membezakan Islam dengan agama samawi yang lain. Agama samawi ni agama langit. Tapi kalau agama penyembah berhala ni kita fahamlah. Mereka cipta doktrin sendiri. Tapi dalam agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, mereka telah melakukan syirik kepada Allah, tetapi dengan cara yang tidak sama dengan kaum musyriki di Mekah. Iaitu kalau Nasrani, mereka mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan, anak Allah, maha suci Allah daripada apa-apa yang mereka sebut itulah. Kerana itu adalah kufur dan syirik. Yahudi pula mengatakan Uzair, ada seorang Nabi nama Uzair, mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan, anak Allah. Subhanallah, maha suci Allah amma yaqulun, daripada apa yang mereka perkatakan. Jadi yang memisahkan antara akidah Islam dengan akidah agama yang lain adalah Islam adalah agama yang dibina di atas akidah tauhid. Agama lain banyak berlaku syirik. Ini yang kita kena faham daripada ayat ni. Kalau seseorang itu benar-benar mengharapkan Allah di hari akhirat, maka dia boleh menjaga akidah tauhid dia bersih di atas prinsip akidah tauhid. Kita hanya meyakini Allah, kita hanya bertawakal kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya mengharap rezeki daripada Allah. Kita hanya sujud kepada Allah. Salat kita, semua urusan ibadat kita hanya kepada Allah. Jadi kalau seseorang tu dalam setengah ibadat dia buat kerana Allah, tiba-tiba dalam urusan lain
dia meminta kepada yang lain, ini jatuh kepada syirik. Jatuh kepada syirik. Ini banyak berlaku dalam masyarakat Melayu dululah. Sekarang ni saya tak pasti masih ada atau tidak. Meyakini ada kuasa-kuasa seperti gangguan jin. Jin ni dia sebenarnya tak ada kuasa pun. Itu hanyalah sekadar ujian untuk kita. Kalau nak lalu tempat-tempat yang dianggap keras, zaman dulu, maka orang tu kata, kena tempat ni, kena letak air panggil warna air putih, air panggil, lepas tu kena macam-macam lah, sebagai pengeras. Lepas tu bila nak lalu tu siap, wahai tok nenek kami anak cucu nak lalu, minta tumpang lalu, itu syirik. Tak boleh, salah tu. Dalam masyarakat Arab Jahiliah pun berlaku juga. Apabila mereka melalui sesuatu tempat, lembah ataupun kuasa anak bukit, mereka minta berlindung dengan jin. Wahai jin ini tak boleh. Kita kena minta berlindung dengan Allah. A'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. Min syarri kulli syai', daripada kejahatan semua makhluk. Sama ada makhluk tu manusia ke, jin ke, atau binatang-binatang yang buas. Tidak boleh kita minta perlindungan dengan sesama makhluk dalam perkara yang makhluk tak boleh tolong. Itu akidah tauhidnya begitu. Kecuali dalam perkara yang diharuskan kita minta tolong tu tak apalah. Itu lain. Sebab tu dia dalam bahasa Arab dia lain isti'anah dengan istighasah. Kalau kita baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Maksud nasta'in, minta pertolongan ni nastaghisu, minta pertolongan dengan Allah dalam perkara yang dah garanti makhluk tak boleh nak tolong. Contohnya minta hujan, kemarau lama hujan tak turun, kita memohon kepada, mungkin kalau zaman dulu minta dengan dewa-dewa, dengan jin-jin yang mereka puja. Itu yang menyebabkan jadi syirik. Sebab makhluk tak ada kuasa untuk menurunkan hujan. Ataupun seseorang tu dalam kesusahan, dia pun seru nama makhluk-makhluk tertentu, maka jadilah syirik. Sebab dalam kehidupan kita, apa sahaja keperluan, keutamaannya kita minta kepada Allah. Itu nombor satu, kita minta kepada Allah. Bila Allah Ta'ala tolong kita, akan datanglah pertolongan. Mungkin ada di antara manusia yang tergerak hatinya untuk bantu kita. Kita minta tolong dengan Allah dalam perkara yang kita rasa kita benar-benar tertekan dan tak boleh nak buat gapo dah orang kata. Jadi kita minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong dengan manusia itu pun dalam pertolongan yang bersifat harus, kerana benda tu memang orang boleh tolong kita. Contohnya, kita ada banyak barang yang berat-berat, kita minta tolong jiran kita. Itu bolehlah. Tak bolehnya minta tolong dalam perkara yang sebenarnya makhluk tak boleh tolong. Baik, sebabnya kita takut jatuh kepada syirik. Hak jelasnya contohnya minta tolong dengan jin. Para jemaah boleh rujuk dalam ayat ke-6 surah Al-Jin. Dalam Quran dia ada satu surah dinamakan surah Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawasanya ada lelaki-lelaki di kalangan manusia ya'udhuna, minta berlindung dengan rijalum minal jin, lelaki-lelaki di kalangan jin. Lalu perbuatan mereka itu menambahkan lagi kejahatan mereka. Jin ni sukalah kita minta tolong dengan dia, sebab jin yang kafir lah, sebab menjatuhkan manusia ke dalam syirik. Sebab itu Islam sangat melalang keras perbuatan sihir. Sihir, rasa semua kita tahu sihir. Sihir ni memang berlaku, ada. Kenapa berlaku sihir? Sebab manusia itu menggunakan khidmat jin. Sebab tu dalam akidah Islam, antara perkara yang Nabi sebut, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kamu menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Nombor satunya apa dia? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Sihir itu tidak berlaku kalau manusia itu tidak berhubung dengan jin. Jadi bila dia menggunakan jin sebagai khadam, khidmat dia,
maka jin akan buat apa yang orang ni nak. Tapi pada masa yang sama, orang tu kena ikut kehendak jin. Bila ikut kehendak jin yang kafir ni, maka jatuh kepada syirik. Sebab tu kita tengok banyak benda-benda yang pelik. Orang-orang yang guna ilmu sihir ni, dia ambil ayat Quran, dia tulis Qul huwallah, kok terbalik. Kemudian ayat-ayat Quran sebenarnya tu lebih berat lagi, letak dalam tapak kasut, suruh kita pijak. Sangat buruk dan keji sekali. Tapi akhirnya berhasil lah. Apa yang orang tu nak berhasil itu dia dapat. Contohnya boleh santau orang lain, boleh perniagaan orang lain boleh jatuh. Ini sihir. Sihir ni dia menggunakan jin, dan ia salah satu daripada perkara yang boleh merosakkan akidah kerana hampir sama dengan syirik, minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang kita tidak boleh minta tolong. Baik. Panjang pula perbincangan kita ayat ke-6, nanti tak sempat ayat lain. Kita ambil ayat yang ke-7 pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan antara kamu dengan orang yang kamu musuhi itu adanya mawaddah. Orang yang kita musuhi maksudnya ialah zaman sahabat dulu, bila mereka masuk Islam, ada dalam kalangan keluarga mereka yang belum Islam. Yang belum Islam, dan agama mengajar kaedah barak. Barak ni maknanya kita tak boleh memberikan walak, kasih sayang, kepatuhan kepada yang kafir, walaupun ahli keluarga. Tetapi setelah mereka masuk Islam, Allah Ta'ala boleh menukarkan hati manusia daripada musuh menjadi kawan yang rapat, daripada benci menjadi sayang, daripada apa dia lagi? Daripada menyampah rasa meluat. Kita ni, perangai kita ni gitu. Kalau kita benci seseorang tu, kita tak mahu jumpa dia, tak si dengar nama dia, tak si kelih muka dia. Kalau boleh tak nak dengar suara dia, sebab benci. Subhanallah. Tak boleh. Kita tak boleh berlebih-lebihan. Manusia ni boleh berubah, kena ingat. Sekalipun dia kafir. Sebab dia boleh berubah. Satu masa nanti mungkin dia bertukar menjadi orang Islam yang lebih baik keislamannya daripada kita. Jadi benci kita tu mesti berpijak di bumi yang nyata. Ada satu asar. Asar ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Mufrad. Kalau nak buka di akhir kitab tu, bukan hadis ya, asar. Asar ni merujuk kepada kata-kata sahabat ataupun tabi'in. Hadis ni hadis mauquf, merujuk kepada kata-kata Ali bin Abi Talib. Saya rasa boleh kita kongsi sebab sangat menarik. Apa dia kata? Ahbib hababaka haunan ma asa an yakuna baridaka yawman ma. Dia kata, kasihilah orang yang kamu kasihi itu, cintailah orang yang kamu cintai dengan haunan ma, seadanya. Jangan saya doa lalu, orang Kelantan kata. Kerana boleh jadi suatu masa nanti dia menjadi orang yang kamu benci. Tak boleh kita terlalu sayang, boleh jadi satu hari kita nak marah ke dia. Wa abghid baridaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah orang yang kamu benci dengan sekadarnya, seadanya, kerana boleh jadi orang yang kamu benci bertukar menjadi orang yang kamu sayangi. Comel tak kata-kata tu? Kalau kita benci seseorang, jangan melampau-lampau. Ya, apa dia? Comel sangat tu. Comel sangat. Ini satu asar yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi ataupun sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maknanya kalau kita belajar ilmu hadis, dipanggil hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Cintailah orang yang kamu cintai haunan ma, sekadarnya. Kerana boleh jadi satu masa nanti menjadi orang yang kamu marah, kamu benci. Supaya kebencian kita tidak melampau bila bertukar sayang kepada benci. Dan marahlah kepada orang yang kamu rasa benci dengan sekadarnya, supaya satu masa nanti, kerana boleh jadi satu masa nanti bertukar menjadi orang yang kamu sayangi. Semalam saya dah sebut dalam perbincangan ayat kemarin tentang kisah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan masa peperangan Badar, dia lawan Nabi, dia menjadi ketua bagi kaum musyrikin. Tapi semasa peristiwa Fathu Mekah, dia dah jadi Muslim, dia dah Islam, dan Nabi kahwin dengan anaknya Ummu Habibah. Tapi anak dia Ummu Habibah telah memeluk Islam lebih awal daripada ayah dia. Itu fakta yang menarik. Ummu Habibah bersama dengan suami dia Abdullah bin Jahsh telah berhijrah ke Habsyah. Kita nak kaitkan dengan kisah Nabi. Nabi
asalnya bermusuh dengan Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan jadi pak mertua dia. Jadi tok tua dia. Kemudian bila kita flashback balik, Ummu Habibah, kalau tak silap tahun ke-5 ke tahun ke-4, ada beberapa orang sahabat berhijrah ke Habsyah. Bumi Habsyah ni salah satu negeri ataupun negara di bahagian benua Afrika, sebab nak mencari perlindungan dengan pemerintah di sana, Raja Najasyi. Tetapi sedihnya cerita tu sebab suami kepada Ummu Habibah binti Abi Sufyan, suami dia Abdul Mijash, akhirnya murtad. Murtad, dia meninggalkan Islam, dia berpegang kepada agama Kristian, Nasara. Dalam riwayat sebut wa mata ala an-nasraniyah, dia mati dalam agama Nasrani. Lalu tinggallah Ummu Habibah sendirian tapi tetap dengan Islam. Suami dia Islam sekejap, mati dalam keadaan kafir Kristian. Dia tinggal seorang di bumi Habsyah. Ayah dia Abu Sufyan di Mekah masih melawan dakwah Nabi. Akhirnya Nabi hantar wakil kepada Raja Najasyi untuk meminang Ummu Habibah ataupun namanya asalnya Ramlah. Jadi Raja Najasyi pun bayar mahar bagi pihak Nabi, mas kahwinnya sebanyak 400 dinar. Itu kisahnya. Kemudian ialah Nabi pun kahwin dengan Ummu Habibah lepas tu. Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, tapi yang sangat menakjubkan kita, sedangkan ayah kepada Ummu Habibah itu Abu Sufyan adalah orang yang memusuhi Nabi, sebab dia hanya masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Begitu juga dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud, yang menjadi ketua bagi kaum musyrikin adalah Khalid Al-Walid. Kalau kita belajar sejarah Islam, nama Khalid Al-Walid ini sangat masyhur. Khalid Al-Walid ini dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, lewat dah. Tahun ke-7 Hijrah bersama dengan Abu Hurairah dan Abdullah bin Abdullah bin Rawahah. Khalid Al-Walid masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Tapi dalam siri peperangan yang berikutnya, Nabi beri mandat kepada Walid Al-Walid jadi ketua terus tentera Islam. Tak timbul soal Nabi bangkit cerita lama. Nabi kata, Khalid, mu masuk Islam dah. Tapi ingat, masa perang Uhud dah, aku ni patah gigih mu lah. Kecak Kelantan pula ni. Sebab dalam grup kita ni yang sedang ikuti tadabbur kita ni, rata-rata aja saya dapat tahu ada daripada Sarawak pun ada. Kawan saya daripada Sarawak pun ada, jemaah daripada Sabah pun ada. Jadi sebab tu saya banyak guna bahasa luar tadi, sebab takut orang luar tak faham. Tapi kadang-kadang keluar juga Kelantan kita tu. Tak timbul soal Nabi kata, wahai Khalid, dulu masa peperangan Uhud kamu lawan aku sampai patah gigi aku. Takkanlah dalam peperangan berikutnya aku nak lantik kamu. Tak. Nabi lupakan kisah lama. Lupakan kisah lama. Macam orang apa ya? Orang yang bercinta, bermusuh, kemudian berbaik kembali. Kita lupakan kisah lama. Jangan diungkit yang lama. Nanti luka yang lama berdarah kembali. Itu macam lirik lagu pula. Tak ada pula Nabi ungkit orang lama-lama. Tapi Nabi beri jawatan itu kepada Khalid Al-Walid dengan melupakan kisah duka yang lepas. Khususnya dalam peperangan Uhud, sebab sangat besar impaknya kepada Nabi, kerana dalam peperangan itulah bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib syahid dalam peperangan itu. Tak ada pula Nabi menyalahkan Khalid Al-Walid. Lupakan hal lepas tu. Jadi bila dilupakan, tidak difikirkan, Allah Ta'ala berkuasa untuk menukarkan hak dulu rasa bermusuh, sekarang ini dia rasa mawaddah. Apa dia mawaddah? Mawaddah sama dengan mahabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah Ta'ala akan jadikan bagi mereka kasih sayang. Kasih sayang. Bila Allah Ta'ala berikan kasih sayang, subhanallah, dengan sebab iman, maka orang yang ada iman, dia sangat mengasihi yang lain. Itu kita tanya hati kita, atau tak dalam hati kita ni rasa mudah simpati, kasihan belah. Itu tanda iman. Contoh macam inilah, contoh yang paling mudah. Kalau kita kata contoh, kita tengok mangsa-mangsa peperangan di Palestin. Itu contoh yang jauh, yang kita boleh lihat dalam TV. Memang ada rasa simpati yang amat sangat
Sebab dahsyat sangat peperangan. Contoh yang paling mudah, kita berjalan-jalan tengok ada seekor anak kucing jatuh dalam longkang. Kita fikir anak kucing ni tak boleh naik sendiri dah, tak boleh panjat. Ibu dia tak tahu ke mana. Ibu kucing. Kalau kita ada rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, kita akan cari sesuatu, buat sesuatu untuk selamatkan anak kucing yang jatuh dalam longkang tadi. Sebab kita tahu kalau kita biarkan dia, kemungkinan dia akan mati. Maka atas rasa kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, kita ikhtiar juga untuk selamatkan anak kucing tu. Sama ada kita keluarkan daripada longkang, kita bersihkan dia, lebih baik lagi kita beri sedikit makanan kepada dia. Lepas tu carilah mana-mana ibu kucing yang boleh jaga dia. Kalau tak, dia temui mak dia. Tapi kalau kita buat tak erti, buat tak tahu, maka kita perlu berfikir di manakah letaknya iman kita. Sebab kasih sayang tu dia datang daripada iman. Kasih sayang tu dia datang daripada iman. Sebab itu banyak hadis Nabi sebut iman dia kaitkan dengan kasih sayang. Antaranya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikira sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi, dia menyayangi saudaranya. Saudara ni saudara seagama lah secara umum. Sebagaimana apa yang dia sukai untuk diri dia. Contoh yang paling jelas Nabi buat. Nabi kata, iman yang paling tinggi itu adalah meyakini kalimah la ilaha illallah. Dan kadar ukuran iman yang paling rendah, apa dia? Siapa ingat hadis ni? Ukuran iman yang paling rendah, Nabi kata, imatatul adha anit tariq. Kamu berusaha membuang benda yang menyakitkan di jalanan. Apa dia contohnya? Kita bawa kereta, bawa motor, tiba-tiba depan kita nampak ada sampah ke apa. Kita berhenti sekejap, alihkan sampah sarak tu. Mungkin dalam sampah ni ada benda yang berbahaya, ada benda tajam sebagainya. Ataupun kita berjalan tengok-tengok ada batang kayu ke, ya ada lubang, mungkin ada lubang. Kita kata kita selamatlah. Tapi pernah kita terfikir, mungkin kalau kereta motosikal lalu waktu malam tak nampak, dia jatuh dalam lubang tu. Kalau kita terfikir gitu, kita pun cari ikhtiar. Letakkan batang kayu situ ke pacak. Kau orang faham? Di sini bahaya ada lubang. Itu tandanya kita dah ada iman tu. Ada iman. Tapi kalau kita tak buat gitu, ni masalah berat. Bermakna kita hanya hidup pentingkan diri sendiri, tidak mahu menjaga kebaikan bersama. Itu tanda iman paling kurang. Nabi kata, imatatul adha anit tariq. Berusaha untuk membuang benda yang menyakitkan di jalanan. Supaya bukan setakat kita selamat, orang yang juga akan selamat. Itu yang Nabi SAW fikirkan, sebab Nabi ni dari segi kasih sayang kepada umat dia sangat tinggi. Nabi kalau boleh nak semua umat dia selamat, semua manusia ni terima ajaran Islam, selamat dunia, selamat di akhirat. Itu yang Nabi nak. Yang Allah Ta'ala sebut di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Azizun alaihi ma anittum. Terasa beratlah ke atasnya apa yang menimpa kamu. Kesusahan itu menimpa kita, tapi Nabi pula rasa susah hati. Harisun alaikum. Nabi ni sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kamu, menyampaikan agama ini. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin, Nabi sangat kasih dan sangat sayang. Ada 3 sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita fikir untuk kita contohi. Iaitu Nabi ini ada sifat azizun alaihi ma anittum. Dia terasa berat dengan apa kesusahan yang menimpa kita. Kita tengok jiran tetangga kita ditimpa susah. Adakah kita terasa berat, lalu kita bertindak untuk membantunya, atau kita buat tak erti je, buat tak tahu je. Kita kata tu urusan dia nak susah-susah lah. Kalau kita ada iman, kita akan berusaha untuk membantunya. Bersungguh untuk menyampaikan. Bersungguh. Apa-apa perkongsian yang saya sampaikan dalam tempoh sejam ni, yang para jemaah sempat catat, sempat tulis ingat, kita kongsi pula pada kawan kita yang lain. Kalau kita tak mampu untuk berkuliah, untuk bercakap, kita sampai kepada orang lain, walaupun satu. Sebab Nabi kata, balighu anni walau ayah. Nabi kata, sampaikan daripada aku apa-apa ajaran agama, walaupun satu ayat. Maksud satu ayat, walaupun sikit. Sama ada satu ayat Quran, sepotong hadis, walaupun sedikit.
Asalkan sampai kepada orang lain, ya kita telah menjalankan amanah yang Nabi pesan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Semakin ramai orang tahu, semakin besar faedah manfaat yang kita dapat dari segi pahala akhiratnya. Sebab kita berkongsi kebaikan agama untuk semua yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita meminta kepada Allah kasih sayang dalam hati kita. Apa doa kita? Kasih sayang, mawaddah tu. Kita minta, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il bari. Ini doa yang maksur ni. Ini doa yang bukan saya buat sendiri, bukan doa yang siapa-siapa buat. Ini doa yang Nabi amalkan, yang maksur ada dalam riwayat yang sahih. Ya Allah, aku memohon kepadamu hubbak, rasa cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada orang yang mencintaimu. Jadikanlah hatiku ya Allah kasih kepada orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang berilmu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, jadikanlah hati aku kasih dan suka kepada amalan yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kita minta dari doa kita supaya hati kita ni suka untuk belajar, suka untuk baca Quran, suka untuk solat berjemaah, suka untuk bangun malam berdoa, berzikir. Maknanya suka buat perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kita minta, waja'al hubbaka ahabba ilayya, jadikanlah rasa cinta aku kepadamu ya Allah lebih aku sukai daripada diri aku sendiri, termasuklah keluarga aku, termasuklah air yang sejuk. Para ulama kata, kenapa dalam hadis ni, dalam doa ni Nabi sebut air yang sejuk? Sebab bagi orang yang dahaga, kalau orang tu berjalan di tengah pada pasir yang panah, dahaga, tidak ada perkara yang lebih mereka sukai kecuali al-ma'ul bari, air yang sejuk. Macam kita buka puasa lah. Kita kalau puasa, buka puasa boleh gak minum air sejuk. Oh, sedapnya air sejuk. Boleh minum air sejuk. Air sirat lagi. Nak teks doa, nanti saya akan hantar dalam grup nanti. Kita minum air itu sejuk, rasa sedapnya. Tapi kita nak Allah Ta'ala jadikan rasa cinta kita kepada dia lebih pada cinta kita pada diri sendiri, dan lebih daripada cinta kita pada ahli keluarga, bahkan kecintaan kita kepada air sejuk tadi ketika kita sangat dahaga. Allah Ta'ala boleh menjadikan hati manusia ni saling mencintai, dan Allah Ta'ala dengan kuasanya boleh menjadikan adanya rasa benci, boleh. Tak ada masalah. Itu urusan Allah. Kita minta berlindung jauh daripada sifat-sifat yang negatif, sifat kebencian dan permusuhan. Sebab itu benda itu adalah gangguan daripada syaitan. Kita minta Allah Ta'ala jadikan dalam hati kita rasa kasih sayang. Sebagaimana kisah Nabi Musa. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Taha. Nabi Musa ni ketika ibu dia hanyutkan dia dalam peti. Peti, saya tak pasti peti besi ke peti kayu, tapi peti yang bila diletakkan dalam sungai Nil, hanyut. Dia hanyut sampai ke pintu istana. Bila ahli keluarga Fir'aun melihat ada seorang bayi dalam peti tu, dalam peti besi atau peti kayu tu, tiba-tiba rasa kasih sayang. Daripada mana datangnya rasa kasih sayang? Allah Ta'ala beri dalam surah Taha, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku campakkan kepadamu wahai Musa rasa mahabbah, rasa kasih sayang. Maksudnya setiap orang yang melihat Nabi Musa tu semua jadi sayang ke dia, jadi kasih, tidak timbul soal rasa nak marah, benci, meluap, menyapa, jadi sayang, menyebabkan mereka tak tergamak untuk bunuh Nabi Musa pada masa. Lalu Nabi Musa dipelihara dalam istana Fir'aun sendiri sebagai anak angkatnya. Kerana Allah Ta'ala menjadikan setiap orang yang melihatnya merasa mahabbah, rasa ada kasih sayang. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah cantiknya ajaran Islam, mengajak kita hidup bersaudara, berukhuwah dan juga berkasih sayang. Berukhuwah dan berkasih sayang. Sebab itulah asas kepada keimanan. Wallahu alam, dah tepat 7.30. Kita buka sedikit masa untuk soalan. Kemudian baki 2 ayat yang kita dah baca tadi, insya-Allah kita sambung esok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalam. Ya, cikgu, silakan.
Dua soalan Ustaz. Ya, ya. Yang pertama, beza di antara syirik dengan khurafat. Soalannya kedua, adakah ayat yang ketujuh itu kita boleh jadikan ia doa? Wallahu a'lam. Baik, apakah beza di antara syirik dan khurafat? Syirik dengan maksud al-isyraku billah, menyekutukan Allah, ataupun antaj'ala lillahi niddan. Itu ta'rif yang Nabi berikan dalam satu hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi tanya, adakah kamu tahu apakah ayyu dzambi a'zam, apakah dosa yang paling besar, paling hebat, iaitu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan bagi Allah ada tandingan, ada yang lain yang kamu anggap setanding, sama serupa dengan Allah, padahal dialah Allah yang menciptakan kamu. Itu syirik. Tetapi tidak sama dengan khurafat. Khurafat ni kekarotan yang ditimbulkan oleh pemikiran manusia tanpa berpijak kepada prinsip ilmu yang jelas. Prinsip ilmu yang jelas. Tetapi biasanya khurafat ni dia juga menghampiri kepada syirik. Biasanya menghampiri kepada syirik. Kalau zaman dahulu, kepercayaan manusia zaman dahulu, bila berlaku kilat guruh, air hujan ni kilat guruh, mereka mendakwa bunyi guruh tu adalah hasil daripada kemarahan dewa-dewa tertentu. Itu khurafat. Dan keyakinan itu memang membawa kepada syirik, sebab guruh tu sebenarnya adalah satu makhluk ciptaan Allah. Dan Quran sebut waisabbihur ra'du bihamdih, guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Dia bukanlah mana-mana makhluk yang boleh dipanggil dewa ke sebagainya. Ia adalah tu. Tapi orang zaman dulu percaya gitu. Percaya gitu. Kalau kekhurafatan hak berlaku dalam, mungkin kita kata contohnya dalam kepercayaan orang-orang Cina. Orang Cina ni cukup percaya kepada dragon, naga. Kita pun fikir naga ni ada ke tidak naga ni? Siapa di antara kita pernah melihat makhluk yang bernama naga? Tapi orang Cina cukup percaya kepada naga, dragon. Siap dengan ada lakare gini-gini. Kalau dia sambut tahun baru Cina, dia ada tarian naga. Selain daripada tarian singa, tarian naga. Singa tak apalah, kita pernah lihat singa memang ada. Lion ataupun asad. Tapi kalau naga yang kita tak pernah lihat, kita kata adakah dia suatu fantasi atau realiti? Kalau fantasi memang dia adalah khurafat. Tapi macam mana benda tu boleh jadi suatu keyakinan dalam budaya mereka dan agama mereka, tu wallahualam kita tak tahulah. Tapi syirik dia ada kedudukan yang khusus, dan khurafat dia dalam sens keadaan dia ada kaitan dengan syirik juga. Dan mungkin dia talazum, saling melazimi. Kemudian ayat soalan kedua, untuk ayat ketujuh tadi, ayat asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Adakah ayat tu boleh dijadikan doa? Setakat yang saya tahu, doa ni dia biasanya dia ada dua bentuk, sama ada doa talab ataupun doa sana. Doa kita memuji Allah dan doa kita memohon sesuatu keperluan kepada Allah. Apabila kita memohon sesuatu doa, dia akan mari dengan harfun nidaknya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ataupun dia boleh ta'wid kepada Allahumma. Allahumma tu maknanya ya Allah. Cuma asal ni salah satu apa dia? Kalimah yang digunakan dalam uslub insya'i. Tapi kalau untuk doa insya'i, kalau kalimah insya'inya adalah ya lah, biasanya ya ataupun Allahumma. Tapi sebenarnya kalau lihat dalam tafsir, asa di sini maknanya ar-raja. Kita meyakini dengan yakin Allah Ta'ala akan menjadikan antara kita dengan orang yang kita pernah bermusuh dengannya tu dijadikan kasih sayang. Sebab orang tu dah masuk Islam. Jadi tak timbul lagi soal kita bimbang. Nanti dia masuk Islam, kita masih benci pada dia. Sebab dulu, semasa dia belum Islam, dia kuat bermusuh dengan kita. Itu kita jangan bimbang, sebab Allah Ta'ala memberi keyakinan yang pasti dengan asa tadi, iaitu perkara yang disebut wajibul wuku', pasti berlaku, iaitu Allah Ta'ala berkuasa menukarkan
rasa permusuhan kepada rasa kasih sayang. Kerana mereka ini sudah Muslim ataupun sudah mukmin. Wallahu a'lam. Apakah bentuk ciri berhala moden? Kenapa orang buat haji kena bayar dam? Baik. Ciri berhala moden, dia tidak semestinya wujud dalam bentuk patung sahaja. Dia boleh berlaku dalam bentuk kita menjadikan tokoh-tokoh tertentu, pihak-pihak tertentu, sama ada kalau tidak buat dalam bentuk patung, dalam bentuk lakaran, mungkin dalam bentuk kita sebut nama dia ataupun kita banyak mengingati dia, itu termasuk berhala moden. Hak berlaku zaman ni, orang-orang yang mereka puja, kadang-kadang kita tengok dalam setengah ajaran sesat, rasanya bukan setengah, kebanyakan ajaran sesat, dia punya tok guru dia, ketua dia ajar pengikut dia supaya taksub. Jadi seolah-olah tok guru dia tu suruh jadikan dia ni adalah berhala yang dipuja oleh pengikut dia. Kita kena faham perkataan berhala. Kata buang ber tu hala. Apa dia mana hala? Hala ni kita hanya tuju ke situ. Hala tuju. Kita nak ke mana? Ke depan ke kanan ke belakang, tu hala tuju. Bila masuk berhala, kita hanya fokus ke situ. Bila dimasukkan perkataan ber, kita hanya fokus ke situ. Jadi kalau kita fokus kepada makhluk, maka makhluk itu menjadi sesuatu yang kita halakan, tujukan kita punya hajat keperluan kepada dia. Hak ni hak berlaku dalam banyak ajaran sesat. Kalau Pasimah dulu, ajaran sesat, Hasan anak Rima. Lepas mati Hasan anak Rima ni, anak murid dia pergi puja kubur dia. Itu jadi syirik itu. Ini berhala berlaku zaman ni. Berlaku lagi, kita kata contohnya, apa dia, ajaran ayah ping dibesuk ni, ada lagi pengikut dia yang fanatik taksub kepada dia. Dia ajaran yang benar adalah kita hanya ikut ajaran Nabi SAW dan kita mentauhidkan ibadat kepada Allah. Sebab Nabi suruh kita ikut dia bukan kerana dia semata-mata Nabi Muhammad, tapi kerana dia adalah utusan Allah. Jadi Nabi ni sebagai laluan untuk kita kenal Allah dan kenal ajaran agama Allah. Sebab Nabi ni adalah Rasulullah, utusan daripada Allah. Tapi keadaannya begitu, bila kita taat kepada Rasul, kepada Nabi, mana kita taat kepada Allah. Jadi bila kita ikut Nabi, tak timbul soal kita taksub kepada Nabi, tak timbul. Sebab taksub ni kita ikut perkara yang salah, kita ikut juga. Tapi kalau kita ikut Nabi, mana kita ikut yang betul, jadi tak timbul soal taksub. Terlupa dah, ada soalan kedua tadi. Allah Akbar, terlupa dah. Sebab soalan tu tulis muncul sekejap tadi. Apakah nak kaitkan perbomohan yang bukan syifa dengan syirik? Kalau rawatan tu ikut kaedah Islam tu dia panggil ruqyah. Kaedah ruqyah. Kaedah ruqyah dia syarat dia mesti mengikut nas Quran, ikut ayat-ayat Quran dan juga doa-doa yang maksur. Cuma setakat yang saya tahu bukan semua ayat Quran tu Nabi jadikan ruqyah. Sabitnya kita tahunya surah Fatihah. Apa dia lagi Qul huwallah qul ya ayyuhal kafirun. Tak banyak, sikit, bukan semua. Ayatul Cuma Kursi. ada apa hukum menggantung gambar tokoh agama? Hukumnya tidak diharuskan. Secara jelas tidak diharuskan. Sama ada tokoh agama ke orang-orang yang soleh, tidak diharuskan. Ini kita bimbang ni, masalah tokoh-tokoh agama sama ada yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Sebab perkara ini berlaku di zaman Nabi Nuh. Ini penting untuk kita faham. Zaman Nabi Nuh, bila 5 orang yang soleh yang telah meninggal dunia, Wad, Suwa, Yarus, Ya'u, Nasra. Para jemaah boleh rujuk dalam surah Nuh. Bila 5 orang soleh ni meninggal dunia, kaum dia buat gambar. Gambar. Tapi saya tak pasti gambar tu dia kartun dalam rumah ke, dia letak mana-mana. Tapi dia buat gambar. Lama-lama kelamaan daripada gambar, dia buat patung. Patung tu adalah patung orang-orang yang soleh tadilah. Akhirnya telah berlalu masa lama, akhirnya setiap kali mereka nak beribadat kepada Allah, mereka menggunakan gambar dan patung itu sebagai perantara, maka bermulalah syirik kepada Allah. Syirik ni bukan mereka tak percaya kepada ketuhanan Allah, tetapi mereka menyengutukan Allah dalam ibadat.
Ini yang berlaku di zaman jahiliyah di Mekah dulu. Di keliling Mekah tu penuh dengan patung berhala yang besar, yang kecil, 360. Kata orang-orang kafir di Mekah, patung-patung ni dia kata liuqarribuna ilallahi zulfa. Tu disebut di awal surah Az-Zumar. Supaya mereka ni dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niat mereka betul, niat mereka baik nak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi cara mereka salah. Dalam agama dia kena betul dua-dua. Niat betul, tujuan betul, cara pun betul. Kalau kita buat cara salah, Tuhan tak terima. Jadi mereka ni kata mereka menggunakan patung berhala ni sebab nak mendekatkan diri kepada Allah. Kembali kepada soalan tadi. Kalau orang tu kata, Ustaz, saya ni tepek di rumah kita ni gambar ni. Saya ambil contoh mudah ginilah. Dia tiap tepek gambar mula almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Tokoh yang kita kenal. Tok Guru dah meninggal dah. Beberapa tahun lepas. Dia tepek gambar, dia kata saya nak ambil berkat atas gambar dia sebab dia orang yang soleh gini-gini. Tak boleh. Secara jelas saya kata tak boleh. Kalau tak percaya, pergi tanya anak-anak dia sendiri. Hak masih ada lagi. Ustaz ni Rahim, ni Adli, ni Abdul masih ada lagi. Adakah mereka sendiri buat begitu? Jawapannya tak boleh. Sebab perkara yang sama berlaku zaman Nabi Nuh. Nanti satu masa timbul tanggapan. Kita kata kita rasa ibadat kita lebih khusyuk. Sebab kita kata ada gambar orang-orang soleh, gambar orang-orang alim di rumah. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Dalam hadis sahih Bukhari. Malaikat, yakni malaikat rahmat, tidak masuk dalam rumah yang dalam rumah tu ada anjing dan ada gambar. Surah gambar. Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa. Gambar binatang, gambar ni ada dua. Sama ada gambar yang dilukis, termasuk gambar yang bentuk dalam bentuk dimensi gambar. Orang Kelantan kata gambar stoko, gambar macam patung, macam arca. Itu sangat tak digalakkan. Sama ada kita letak dalam rumah, atau setengah orang dia buat depan rumah tu ada taman, mini taman, ada air yang mengalir. Dia letak patung mungkin bangau ke itik ke, itu pun tak diharuskan. Sebab tak diharuskan, sebab malaikat tidak akan mendekati tempat yang ada padanya gambar dalam bentuk timsal. Macam contoh kalau kita ke Pulau Langkawi. Dekat Pulau Langkawi tu ada besar patung burung helang. Ada setengah kata kita buat tu sebagai simbolik kepada Langkawi ni, lang tu burung helang. Itu soal kalau kita niat nak puja tu memang tak boleh lah. Tapi sebenarnya kewujudan patung tu sendiri menyebabkan malaikat rahmat tidak menghampiri tempat itu. Itu satu poin yang lain. Kita tak boleh bandingkan dengan zaman Nabi Sulaiman. Itu syariat dia lain. Nabi Sulaiman, jin-jin dia ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil. Dan disebut dalam surah Sabah, jin itu bekerja untuk membuat gedung-gedung yang besar, termasuklah patung-patung. Tapi patung ni bukan syirik lah. Patung ni sebab tak ada replika. Bahasa Melayu sebut replika. Itu yang berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Tapi untuk kita dengan syariat Nabi SAW, Rasulullah SAW sangat bertegas dengan perkara yang sebegini. Sebab kata Ummu Habibah, beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi sangat-sangat berpesan. Nabi kata, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Adalah hadis sahih Bukhari. Allah Ta'ala melaknat golongan Yahudi Nasrani kerana mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Tuan-tuan kena ingat, orang-orang Syiah, kita pernah lihat gambar. Dia solat dekat kubur imam-imam mereka, imam-imam ulama Syiah. Lepas tu ada gambar. Saya pernah lihat gambar, ada gambar Ayatullah Khomeini. Jadi dia punya keyakinan dia begitu, sangat rapat dengan gambar. Begitu juga orang-orang Cina yang bukan Islam lah. Cina bukan Islam. Bila ada ahli keluarga meninggal, dia ada letak gambar dan dia ada letak colok dia tu. Hindu pun ada juga. Jadi kalau kita letak gambar orang yang hidup, yang kita kata orang yang soleh, orang alim, apa qasad niat kita? Sebenarnya tak ada keperluan. Kalau ada gambar, kita simpan dia. Bila kita simpan, tak perlu dipamerkan supaya malaikat rahmat dapat masuk ke rumah kita. Kalau ada gambar, di pejabat kita gambar-gambar pemimpin. Di tepi jalan ada gambar orang politik. Itu melihat kepada maslahah, keperluan. Para ulama berijtihad. Contohnya kalau gambar untuk kita buat pasport, untuk buat kad pengenalan, itu diharuskan sebab ada keperluan.
Tapi kalau gambar tu ditayangkan di tempat terbuka gambar tanpa ada maslahah, itu tidak diharuskan dalam agama sebab tak ada keperluan. Macam dalam pilihan raya, nak buat poster pemimpin yang bertanding pilihan raya itu kena ada gambar lah sebab orang nak kenal siapa pemimpin, apa dia wakil rakyat yang bertanding, itu perlulah. Tapi kalau tak ada keperluan, tak ada maslahah, maka tidak perlu untuk kita berbuat begitu. Sama juga dengan gambar-gambar yang diletakkan di pejabat, dia melihat kepada keperluan. Kalau ada keperluan, dipersilakan. Tapi kalau tak ada keperluan, tak perlu. Sejauh mana keperluan itu kita tengok kepada keadaan semasa lah, uruf semasa. Wallahu alam. Dah lebih dah kita ni 7.46 dah. Sebab saya pun ada kelas online hari ni, minggu depan cuti. Untuk hari ni lah, hari akhir sebelum cuti. Minggu depan, tak tahulah sekolah kata ada kelas PDPR, kelas tambahan pun secara PDPR juga, kelas dalam talian juga. Jadi apa perkongsian kita hari ni, insyaAllah semoga bermanfaat untuk semua. Sebenarnya menarik kisah Nabi Ibrahim tadi. Banyak lagi poin-poin saya nak sebut, tapi masa tak mengizinkan, kita bicara lain kali lah. Kali kita jumpa lagi ayat tentang Nabi Ibrahim, kita akan sebut lagi banyak fakta-fakta yang menarik. Apa kaitan secara simboliknya yang rapat antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sambung lain kali. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz Pak. Jazakumullah Ustaz banyak-banyak.